Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Najib, SRC, SRC, 1MDB, 1MDB, Jolo, di mana kau berada? Itu pantun yang tak pernah berkesudahan. Paling penting ialah pantun. Jolo, Jolo, di mana kau berada? Itu yang paling mahu diketahui rakyat Malaysia. Bila lagi Jolo nak dibawa pulang ke Malaysia untuk kita ketahui cerita sebenar tentang 1MDB dan SRC. Hari ini kita juga dikejutkan dengan pendedahan bahawa tak nampak bukti pun Amerika Syarikat dolar 120 juta dalam akaun Najib dikembalikan ke Tanore. Anda faham maksudnya? Mudah difahami. Tiada bukti 120 juta Amerika dolar dalam akaun Najib dikembalikan semula ke Tanore. Maksudnya, uang itu tetap di sana, di akaun Najib. Pakar pemulihan aset rentas sempadan yang berpengkalan di Kepulauan Cayman memberi keterangan bahawa dia tidak melihat bukti bahawa dana 120 juta US dollar yang mengalir ke dalam akaun bekas Perdana Menteri Najib Razak telah dikembalikan kepada Tanuri Finance Corp. Saudara, itu mudah difahami. Tiada bukti. Beliau tidak melihat bukti bahawa dana 120 juta yang mengalir ke akaun Najib dikembalikan kepada Tanore Finance Corp. Persoalan besar, kemana duit itu? Kalau tak dikembalikan kepada Tanore Finance Corp, di mana duit itu pergi? Kamu boleh tolonglah jawab dan tulis di ruangan komen kemana pergi agak-agaknya duit itu. Memberi keterangan melalui Zoom dari Kepulauan Cayman petang ini, Angela Berghaus memberitahu Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur demikian. Semasa perbicaraan kes saman SRC internasional berjumlah 1.18 US dollar 1.18 bilion US dollar atau bersamaan 5.5 bilion ringgit Malaysia terhadap Najib Razak. Semasa perbicaraan di hadapan Hakim Ahmad Fairuz Zainul Abidin, saksi bagi planatif SRC berkata, dia juga tidak melihat bukti bahawa 120 juta US dollar itu merupakan sebahagian daripada 620 juta US dollar yang mengalir keluar dari akaun Najib di Malaysia ke akaun Tanuri di Singapura pada 2013. Dia menjawab soalan semasa pemeriksaan balas oleh Peguam Najib, Harvinderjit Singh, yang menegaskan bahawa 120 juta US dollar itu merupakan sebahagian daripada 620 juta US dollar yang telah dikembalikan kepada Tanuri. Harjinvet dalam satu soalan bertanya, saya akan mencadangkan kepada anda bahawa dana sebanyak 120 juta US dollar ini telah dikembalikan kepada Tanuri melalui penebusan. Berghaus berkata, menjawab, saya tidak melihat apa-apa yang kembali. Saya tidak melihat 120 juta dikembalikan, kata beliau. Harvinderjit bertanya lagi, anda nampak AS 620 juta, bukan? Saya mencadangkan kepada anda bahawa AS 120 juta di dalam akaun Najib ini adalah sebahagian daripada dana AS 620 juta yang keluar dan kembali ke Tanuri pada 2013. Berghaus menjawab, beliau kata, saya tidak melihat bukti itu. Antara pelepasan yang diminta oleh SRC melalui tuntutan mahkamah ini ialah Najib membayar balik 120 juta AS dolar
Dana firma milik Menteri Keuangan diperbadankan MOFINC yang didakwa dimasukkan ke dalam akaun bank bekas Perdana Menteri Malaysia. SRC juga menyaman Najib untuk pembayaran balik RM4 bilion pinjaman daripada KWAP kumpulan wang persaraan kepada syarikat itu yang didakwa telah diselewengkan. Sementara itu, Berkhaus memberi keterangan bahawa dia tidak pasti sekiranya ahli perniagaan dalam buruan iaitu Low Tiak Jo berada di belakang beberapa entiti luar pesisir yang terlibat dalam penyelewengan RM4 bilion daripada SRC. Dia berkata kebanyakan entiti luar pesisir ini kepunyaan seorang lagi buruan, Eric Tan, sebagai pemilik beneficialnya. Dia kemudian disoal balas oleh Harvinder Singh sama ada Low terlibat dalam entiti luar pesisir ini. Beliau menjawab, saya tidak pasti jika dia Low adalah individu yang mengawal segala-galanya, kata Berkhaus sambil menambah bahawa dakwaan mengenai Low adalah apa yang dia baca dalam laporan Jabatan Kehakiman DOJ Amerika Syarikat mengenai penyelewengan dana daripada SRC dan Syarikat Pelaburan Negara 1MDB. Laporan DOJ mendakwa Low dan beberapa sekutunya seperti Tan terlibat dalam penyelewengan wang daripada SRC dan 1MDB melalui penggunaan beberapa entiti luar pesisir seperti Blackstone Asia Real Estate Partners dan BlackRock Commodities Global Limited. Tan didakwa sebagai pemilik beneficial Blackstone dan BlackRock. Berkhaus memberi keterangan bahawa analisisnya terhadap dokumen yang diberikan kepadanya oleh Prince Waterhouse Corporation dalam kapasitinya sebagai pelikuidasi entiti luar pesisir menunjukkan Tan sebagai pemilik berdaftar firma berkenan dan bukannya Low. Antara entiti yang dia diupah sebagai pelikuidasi ialah SRC BVI British Virgin Islands yang didakwa menerima aliran masuk berbilion ringgit dana SRC yang berpengkalan di Malaysia sebelum diagihkan kepada pelbagai syarikat dan individu lain. Semasa disoal oleh Harvinder Berkhaus berkata, laporan DOJ dapat mengaitkan hubungan antara Low dan entiti luar pesisir. Ini kata Berkhaus berbeza berbanding analisisnya kerana dia terhad kepada analisis dokumen kewangan yang ada padanya. Pengarah urusan Kuantuma Internasional yang berpengkalan di Cayman juga berkata bahawa dia tidak menemu bual mana-mana pengarah SRC yang berpengkalan di Malaysia berhubung urus niaga ini kerana analisisnya terhad kepada dokumen kewangan dan korporat. Perbicaraan kes saman sivil ini berlangsung di hadapan Hakim Ahmad Fairuz Zainul Abidin dan bersambung lagi. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda seperti salah satu komen daripada Brown Falcon 0137. Beliau kata, saya tak kenal Jolo. Ini satu sindiran kepada Najib Tun Razak yang pernah menafikan kononnya beliau mengenali Jolo. Sekian dulu Malaysia kita punya. Kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu yang paling hangat hari ini ialah berkaitan dengan penemuan kurma Israel yang kononnya dipasarkan di Malaysia. Ini telah memanaskan MQT. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, share video ini, dan tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu terkini. Dan ingat, tekan butang subscribe itu percuma, anda tak perlu bayar apa-apa. Bahkan anda bersedekah pahala membantu mengembangkan channel saya ini. Isu panas dalam sesi pertanyaan Menteri MQT hari ini adalah berkaitan pembongkaran buah kurma Israel yang dibawa ke Malaysia sedangkan Malaysia mengambil pendirian.
memboikot produk dan tidak mengiktiraf negara Timur Tengah tersebut. Isu ini dibangkitkan oleh Datuk Rosul Wahid PN Hulu Terengganu kepada Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Armizan Muhammad Ali. Beliau mahu mengetahui tindakan yang akan diambil oleh kerajaan. Sesi jawab lisan pula bermula dengan isu kenaikan harga ayam yang mendadak dan subsidi telur yang dibangkitkan oleh Sim Zin PH Bayan Baru kepada Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Dr. Halimah Ali PN Kapar pula membangkitkan isu rokok termasuk vape dalam kalangan remaja dan pelajar sekolah kepada Menteri Kesihatan. 2 rang undang-undang dikemukakan untuk bacaan kali pertama, iaitu Rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan 2023 dalam 2024 dan RUU Perbekalan Penguntukan Semula Peruntukan Perbelanjaan 2024. Ahli Jemaah Menteri pula akan meneruskan sesi penggulungan mereka hari ini. Saudara-saudara sekalian, apa yang mengejutkan kita semua ialah pembongkaran buah kurma Israel yang dibawa masuk ke Malaysia. Sedangkan Malaysia telah mengambil pendirian untuk memboikot produk dan tidak mengiktiraf negara Timur Tengah tersebut. Banyak sekali produk perkhidmatan yang dikaitkan, ada kaitan dengan Israel telah diboikot. Tetapi apabila adanya pembongkaran buah kurma Israel ini, ianya menjadi sangat panas. Kita berharap semoga isu ini dapat diselesaikan dengan segera. Tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini kita digemparkan dengan SPRM siasat akbarkan serbu rumah dalam siasatan berkait Daim. Pastinya isu ini akan menggemparkan Daim dan keluarganya, dan persoalan besar untuk anda dan kita semua ialah apakah yang akan ditemui oleh SPRM. Adakah bukti-bukti kukuh akan ditemui di rumah yang diserbu ini? Dan pastilah adakah bukti yang ditemui itu akan menoktahkan terus Daim Zainuddin dan keluarganya. Sebelum kita teruskan ulasan, jangan lupa bantu saya tekan butang subscribe di ruangan subscribe itu. Ianya percuma, anda tak perlu bayar apa-apa dan ia akan membantu anda untuk mendapatkan ulasan-ulasan terkini, isu politik dan isu semasa yang ada di Malaysia. SPRM siasat akbarkan serbu rumah dalam siasatan berkait Daim. Siapa sebenarnya Akbar Khan? Bagi anda yang mempunyai maklumat siapa Akbar Khan, tolong bantu untuk menerangkannya di dalam ruangan komen di bawah. Tuliskan, bantu kami untuk mengenali siapakah itu Akbar Khan dan apa kaitan beliau dengan Muhyiddin Yassin. Muhyiddin pula. Dengan Daim Zainuddin. Bukan Muhyiddin, tapi Daim Zainuddin. SPRM telah pun menyiasat Akbar Khan serbu rumah dalam siasatan berkaitan Daim. Ahli Perniagaan dan Pemaju Hartanah Akbar Khan disiasat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia berkait kes bekas Menteri Kewangan Daim Zainuddin. Memetik sumber SPRM dan peguam berkaitan, portal berita CNA melaporkan pemegang saham utama BRDB ini, iaitu BRDB Development Sdn Bhd itu, ditahan sementara untuk disoal siasat minggu lalu selepas rumah dan syarikatnya di Kuala Lumpur diserbu. CNA turut melaporkan SPRM membekukan akaun peribadi dan perniagaannya serta mengarahkannya mengisytiharkan aset dan pegangan keuangan keluarganya. Akbar turut dijangka dipanggil semula untuk disoal siasat lagi bersama bekas sekutu rapatnya dalam masa yang terdekat.
Pejabat Akbar enggan mengulas butiran siasatan itu, namun seorang jurucakap berkata, tumpuan utama mereka masih untuk memastikan siasatan yang adil dijalankan. Siasatan dilaporkan tertumpu pada pemulangan saham beku bernilai $4 bilion atau bersamaan dengan RM18.75 bilion yang pernah tersenarai dalam Central Limit Order Book CLOB pasaran counter Singapura yang berdagang terutamanya saham Malaysia, namun kini tidak lagi berfungsi. Selain itu, siasatan turut dijalankan berhubung urusan pertukaran pegangan saham syarikat konglomerat multipurpose holding Sendirian Berhad pada akhir 1990-an dan 2000. SPRM turut dilaporkan menyiasat pinjaman $140 juta unit MPHB kepada firma British Virgin Island at Bridge United SA dan Strikers Development Inc. yang seterusnya digunakan untuk memperoleh blok kawalan saham MPHB daripada Taikun Lim Tian Kiat. Bulan lalu, Daim didakwa gagal mengisytiharkan pemilikan 71 aset kepada SPRM, termasuk 38 syarikat, 19 bidang tanah di Selangor, Negeri Sembilan Pahang, Kedah dan Kuala Lumpur, serta 6 hartanah. Sementara itu, istrinya, Naimah Khalid, meminta dibicarakan atas tuduhan gagal mematuhi notis SPRM yang menghendaki aset diisytihar. Keluarga itu memfailkan permohonan semakan kehakiman terhadap siasatan SPRM berhubung hal ehwal mereka. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa share video ini. Kita jumpa lagi untuk ulasan yang seterusnya.